Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Syaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang dikasihi pengurusi surau, tuan imam dan seluruh ahli jawatan kuasa, pimpinan-pimpinan setempat, yang berbahagia Tok Jumari bin Talib, pengurusi JKK Kampung Selayang Baru, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak serta ayah-ayah yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini sekali lagi dapat kita menunaikan solat berjamaah fardu isyak, tarawih, witir, dan lepas ni mungkin ada tadarus Al-Quran. Alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian, malam ni kita dah masuk malam yang ke berapa? Malam yang ke berapa malam ni? 13. Yang sebut 12 tu maknanya tuang satu malam. Malam yang ke 13. Dan saya yakin alhamdulillah surau kita ni tiap-tiap malam kita buat tarawih dan tiap-tiap malam juga kita buat tazkirah. Betul ya? Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dikasihi dan Allah sekalian, sebagai tazkirah ringkas pada malam ini. Oleh kerana kita sekarang ni pun dah masuk malam yang ke-13, mungkin dah dengar banyak dah tazkirah-tazkirah sebagainya. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, sebagaimana kita tahu, kita sekarang ni berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang tiap-tiap tahun, alhamdulillah, kita jumpa, kita temu dan kita raikan dengan mengimarahkan Ramadan dengan amal ibadah dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, kalau saya nak tanyalah, saya pergi banyak tempat. Setiap malam orang susun 2 tempat. Tadi di sembahyang isyak, buka puasa di Surau Tun Teja Rawang, solat isyak di Taman Selayang Mutiara, tahu? Saya Mutiara mungkin tak tahu, Bukit Botak tahu? Itulah dia. Bukit Botak tu dah tukar nama Selayang Mutiara, surau dia. Dan malam ni ke sini alhamdulillah. Satu malam 2-3 tempat. Tuan-tuan sudah, kalau kita tengoklah, sebelum Ramadan orang tak ramai surau masjid. Masuk Ramadan penuh orang kat surau masjid, musalla dan sebagainya. Perkara macam ni tuan-tuan sekalian, perkara biasa ke luar biasa? Kalau kita banding dengan tahun-tahun lepas, belum Ramadan tuan-tuan tengok memang lengang je, tak ramai. Masuk Ramadan melimpah ruah orang kat surau. Biasa ke luar biasa? Biasa. Tuan-tuan sekalian, di awal Ramadan, masuk awal Ramadan memang penuh. Sampai dekat luar, sampailah AJK Masjid perlu buat kemah. 10 yang pertama. 10 yang kedua, kurang sikit. 10 yang ketiga, lagi kurang banyak. Perkara macam ni tuan-tuan sekalian, biasa ke luar biasa? Biasa juga. Tuan-tuan sekalian, kita dah nak masuk dalam malam yang ke-13 ni. Kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, sebelum Ramadan, dari sudut perangai, tingkah laku, akhlak, ibadah kita dan sebagainya, masuk Ramadan adalah peningkatan sikit. Keluar Ramadan nanti. Kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, sebelum Ramadan dengan lepas Ramadan, sama je perangai. Sebelum Ramadan dengan lepas Ramadan lebih kurang je. Perkara macam tu biasa ke luar biasa? Biasa juga.
Entah kita ni tengah-tengah puasa tuan-tuan. Tengah puasa, kadang-kadang kita puasa tahan lapar, tahan dahaga dan sebagainya untuk menggamit kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tengah-tengah puasa tu, tengah-tengah puasa ni taat perintah Allah, dalam masa yang sama tuan-tuan sekalian, kita kalau perempuan biasalah kan, kita tengok kat bazar-bazar Ramadan, tengah puasa tapi pergi bazar Ramadan aurat pun tak tutup tuan-tuan sekalian. Biasa ke luar biasa? Biasa juga. Kalau orang lelaki macam mana orang lelaki? Kalau orang perempuan kuat je sebut kan. Kalau orang lelaki tuan-tuan sekalian macam mana? Puasa, tapi duduk lepak kedai-kedai mamak depan kan, buat dono sebagainya, semayang, azan dan sebagainya, tak ambil hal, tak ambil pot. Biasa keluar biasa? Biasa juga kan. Tuan-tuan sekalian, okey baik. Inilah perkara-perkara biasa kita sepanjang tahun setiap kali kita berjumpa Ramadan. Dalam masa yang sama, cuba kita lihat. Ramadan tu sendiri, bulan Ramadan al-Mubarak, bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bulan Ramadan ini khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ramadan tu tuan-tuan sekalian, bulan yang biasa ke bulan luar biasa? Biasa ke luar biasa? Luar biasa. Tawaran-tawaran dalam bulan Ramadan. Bagaimana dalam bulan Ramadan tuan-tuan sekalian, amal kebajikan kita, amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sunat diberikan ganjaran yang wajib. Yang wajib dilipat kali gandakan sampai 70, 700 dan sebagainya. Dalam bulan Ramadan ada satu malam, malam Al-Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Biasa ke luar biasa? Luar biasa. Orang yang berpuasa tuan-tuan sekalian diberikan ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu pintu khusus, pintu Ar-Rayyan. Orang puasa masuk ke pintu ni, masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Biasa ke luar biasa? Luar biasa. Orang yang berpuasa, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosanya yang telah lalu tuan-tuan sekalian. Dosa-dosa kita ni kalau kita puasa dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Biasa ke luar biasa? Luar biasa. Tuan-tuan sekalian, semua ganjaran-ganjaran yang luar biasa yang kita sebutkan tadi, tuan-tuan sekalian, agak-agaknya boleh tak kita dapat dengan hanya kita melakukan puasa-puasa, amalan-amalan sekadar biasa-biasa? Boleh tak kita dapat benda yang luar biasa tuan-tuan sekalian dengan kita buat perkara-perkara ibadah puasa kita ni secara biasa-biasa? Boleh ataupun tak boleh? Ganjaran pahala yang sangat luar biasa, tapi kita nak dengan buat benda yang biasa. Boleh ke tak boleh? Mana boleh tuan-tuan? Kan? Mana layak dengan amalan-amalan puasa yang biasa nak mengharapkan ganjaran yang luar biasa? Tuan-tuan yang dikasihi rahmat Allah sekalian, alhamdulillah. Sebab itulah saya mengharapkan sangat, saya doakan supaya Ramadan ini tuan-tuan sekalian, kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala berada dalam bulan Ramadan ini. Satu rahmat yang cukup besar. Satu rahmat yang cukup besar, Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kita bertemu dan duduk dalam bulan Ramadan. Sebab itulah saya minta sangat tuan-tuan sekalian, jadikan Ramadan kita ini yang berbaki ini, teruskan komitmen kita. Jadikan Ramadan kita ni Ramadan yang terbaik pernah kita lalui sepanjang hidup kita. Jadikan Ramadan ni Ramadan yang luar biasa. Sebab kita nak mengharapkan ganjaran yang luar biasa. Ya tuan-tuan sekalian, kita mengharapkan, kita nak jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik, the best Ramadan ever in our life. Boleh atau tidak tuan-tuan? InsyaAllah. Tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, kalau kita tengok Syarifah Aini lah, arwah dah, dia hanya rezeki dia tuan-tuan sekalian sampai Ramadan yang ke-7, tak silap saya. Sampai Ramadan ke-7 ya, rezeki dia sampai Ramadan ke-7. Haji Saimin, pejabat daerah Gombak, baru ni dia pergi hari Jumaat, esok Jumaat yang sebelum ni, dia pergi melawat tempat surau sungai, masjid Sungai Serai. Tuanku nak rasmikan masjid tu. Balik-balik tuan-tuan sekalian pukul 4.30, duduk atas kursi rehat, pejam mata, ambil angin biasalah. Tapi orang lain semua dah balik, dia belum balik, belum bergerak-gerak lagi. Maka kawan-kawan dekat pejabat daerah pun pergilah jumpa dia, pergi pegang dia, tengok-tengok tuan-tuan, dah tak bergerak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati pada bulan Ramadan
hari Jumaat tengah berpuasa. Dia berbuka puasa di alam barzakh, tuan-tuan sekalian. Saya sempat lagi tuan-tuan sekalian terus tengok, saya balik daripada surah Masjid Firdaus, kata dapat telefon, kata Haji Saimin dah meninggal, pergi tengok, belum, maknanya kita sempatlah ambil lekat dia dekat atas tempat jenazah. Kita ikatkan tangan dia supaya tak jatuh, ikatkan muka dia, Allahu Akbar. Orang yang mati bulan Ramadan, hari Jumaat, tengah puasa, muka tersenyum tuan-tuan sekalian, bau harum. Allah. Saya sendiri dengan Ustaz Farhan sempat tengok, pegang jenazah dia. Allahu Akbar. Haji Saimin almarhum sempat rezeki dia sampai Ramadan yang ke-6 saja. So kita ni agak-agaknya sampai Ramadan ke berapa rezeki kita tuan? Sampai Ramadan ke berapa agak-agak rezeki kita? Kita boleh jamin ke kita boleh sampai Ramadan akan datang? Siapa kat sini agak-agaknya yang dia kata insya-Allah saya confident lah sampai Ramadan tahun depan pun beres lah, boleh sampai lagi? Siapa yang agak-agak boleh sampai Ramadan tahun depan, sila angkat tangan kalau boleh. Kalau siapa berani, kita pakat tengok. Siapa berani angkat tangan, tengok dia sampai tak sampai Ramadan tahun depan. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi kesempatan ini jadi tuan-tuan yang kasih rahmat Allah sekalian, untuk jadikan Ramadan ini, saya nak nasihatkan sebagai tazkirah tuan-tuan sekalian pada 3 perkara aja. 3 perkara. Yang pertama tuan-tuan sekalian, sebab kita nak buang perkara-perkara biasa, nak jadikan yang luar biasa, sebab bila kita buat benda yang luar biasa, barulah dapat ganjaran yang luar biasa yang Allah SWT janjikan, layak kita dapat, sebab kita dah cuba yang terbaik, buat yang luar biasa. Yang pertama tuan-tuan sekalian berkaitan dengan solat. Solat alhamdulillah, kat mana-mana saya pergi pun, alhamdulillah, isyak ramai orang berjemaah. Kemudian solat tarawih. Kemudian solat witir, tarawih tak kisahlah, 8 rakaat pun dia buat 8, sampai 20 rakaat pun dia buat 20, alhamdulillah. Solat fardu isyak berjemaah ramai-ramai, alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian cuba tengok solat maghrib. Tak cerita orang lain lah, kita sendiri. Tengah-tengah menghadap makanan, tuan-tuan sekalian tunggu waktu azan. Masuk waktu berbuka puasa, dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun apa lagi? Terus makan sampai tak ingat waktu. Tengok jam pukul 8.10 minit dah, 8.15 dah. Maghrib tak semayang lagi. Kelang kabut pergi ambil wuduk, solat. Tergesa-gesa, solat tak berjemaah, solat seorang-seorang tuan-tuan sekalian. Biasa ke luar biasa? Biasa buat ke tak biasa buat? Biasa. Malam tuan-tuan sekalian memang kita solat isyak ramai-ramai. Alhamdulillah, tengok subuh. Subuh kita bersahur mungkin awal. Ada masa lagi lah nak masuk waktu subuh. Ada can lagi tidur. Tidur terlajak. Dengan tengok-tengok dah pukul 6.30. Orang dah habis semayang kat surau, tuan-tuan sekalian. Terpaksalah juga ambil wuduk semayang sorang-sorang kat rumah juga. Biasa ke luar biasa? Biasa ke luar biasa? Biasa buat. Pergi kat kerja. Tempat kerja tuan-tuan sekalian tengok semayang kita waktu zuhur macam mana? Waktu asar macam mana? Ramai yang saya survey tengok tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah malam solat tarawih berjemaah. Tapi solat zuhur, solat asar dekat tempat kerja, tengok waktu pun dah orang kata dah nak habis tengah-tengah waktu sembahyang dan bukan berjemaah, seorang-seorang dan sebagainya. Biasa ke luar biasa? Biasa. Inilah kebiasaan kita. Sebab itu tuan-tuan sekalian, sebagai ringkas kita dah nampak dah solat fardu ni memang kita biasa, tapi tuan-tuan sekalian kita tak pernah ubah. Sebab tu kita minta jadikan luar biasa. Luar biasa tuan-tuan sekalian, solat fardu mesti pastikan kita solat di awal waktu. Mesti berjemaah. Dan yang ketiganya tuan-tuan sekalian, di surau, musalla dan masjid. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah sekarang ni kita esok, malam ni yang ke-13. Lebih kurang lagi, kurang ada dalam, kurang lebih. Mungkinlah 20 tak sampailah. Kan? Kalau 20 tuan-tuan sekalian kali dengan 5, 100 solat ni, 100 solat fardu tuan-tuan sekalian, kita pastikan solat fardu kita mesti di awal waktu, mesti berjemaah di surau, musalla dan masjid.
Kalau kita boleh buat 100 waktu yang berbaki ni tuan-tuan sekalian, secara lebih kurangnya 100 berbaki solat ini, satu solat pun kita tak pernah miss di awal waktu berjamaah di surau, musola dan masjid. Biasa ke luar biasa? Biasa ke luar biasa? Luar biasa. Barulah layak untuk kita dapatkan ganjaran yang luar biasa. Ganjaran puasa al-muttaqin, orang yang bertakwa, luar biasa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik orang di kalangan kamu itu kata Allah adalah orang yang bertakwa. Kelompok kecil orang bertakwa, luar biasa. Barulah kita dapat ganjaran luar biasa bila kita buat benda yang sangat luar biasa. Tuan-tuan sekalian, solat fardu ni kalau kita jaga, kita akan dekat dengan Allah SWT. Allah akan dekat dengan kita. Tuan-tuan sekalian, di Selayang ada satu surau yang saya suka semayang. Di Selayang Baru, boleh riki-riki tanya. Surau tu tuan-tuan sekalian, ramai kat situ orang pencen, orang tua. Makcik-makcik, pakcik-pakcik dah umur 70-80. Tuan-tuan sekalian, surau itu semayang fardu apa pun penuh, alhamdulillah. Sebelum azan dah ramai orang datang. Sampailah tuan-tuan sekalian, setiap fardu tu ramai. Dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang tua, pakcik-pakcik, makcik dan sebagainya. Nak cerita bagaimana dekatnya mereka. Kalau diadakan solat hajat tuan-tuan sekalian, berapa ramai orang cerita kat saya, solat hajat orang sakit, alhamdulillah sembuh. Solat hajat tuan-tuan sekalian, kalau barang hilang, insya-Allah jumpa. Solat hajat hari tu, solat hajat minta hujan, hujan turun, alhamdulillah. Sebab rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila kita jaga solat di awal waktu berjemaah di surau, musola dan masjid. Boleh tuan-tuan? Insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan Al-Quran. Al-Quran. Tuan-tuan sekalian, memang Al-Quran ni alhamdulillah bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Mulianya Ramadan itu sendiri pun kerana apa? Kerana turunnya Al-Quran itu sendiri. Tuan-tuan sekalian, sebab itulah untuk kita menjadi mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga kena bersama dengan Al-Quran. Kalau tuan-tuan tengoklah lidi penyapu yang kita ambil kat pokok kelapa tu, lidi dia, kan? Ada orang buat penyapu, kumpul banyak-banyak, buat penyapu. Lidi penyapu ni tuan-tuan sekalian, kita pakai baling-baling, pijak-pijak aja. Tapi kalau lidi daripada pokok kelapa yang sama tu, lidi tersebut, kalau kita letak dalam Al-Quran, menjadi petunjuk baca Al-Quran, mulia lidi tersebut. Kalau jatuh lidi itu kat bawah pun tuan-tuan sekalian, kita sampai hati tak kita nak pijak? Tak sampai hati nak pijak, kerana mulianya lidi tersebut yang kita ambil tuan-tuan sekalian, kita letak dalam balik Al-Quran. Begitu juga dengan diri kita, mesti bersama-sama dengan Al-Quran. Tuan-tuan sekalian, dalam Ramadan ini, orang biasa sebutlah, sekurang-kurangnya 1 kali khatam dalam bulan Ramadan. 1 kali khatam dalam bulan Ramadan. Khatam Al-Quran sekali dalam bulan Ramadan. Agak-agak tuan-tuan lah, kalau kita sebir-sebir tanya, biasanya tuan-tuan kita sebir, orang kebanyakan ni, ramai yang khatam ke ataupun ramai yang tak khatam? Agak-agak tuan-tuan. Hello. Ramai yang khatam ke ramai yang tak khatam? Ramai yang tak khatam. Jadi tak khatam tu tuan-tuan sekalian, biasa ke luar biasa? Biasa. Tak khatam biasa kat mana-mana pun. Lepas tu saya tak nak bawa benda-benda tinggi-tinggi. Khatam Quran tu kalau kita sebir tuan-tuan sekalian, dalam 10 orang, seorang je yang betul-betul khatam. Khatam betul-betul secara personal, dia baca khatam Al-Quran. Jadi tak khatam Al-Quran sebulan walaupun sekali dalam bulan Ramadan ni, biasa. Tuan-tuan sekalian, kita punya mushaf Al-Quran ni, berapa muka surat dia? Muka surat dalam mushaf Al-Quran ni, berapa muka surat dia? Kalau kita tanya tuan-tuan sekalian, berapa bilangan muka surat dalam Al-Quran ni, kalau tak tahu tuan-tuan sekalian, biasa ke luar biasa? Biasa kan? Sebab ramai yang tak tahu. Tanya-tanya orang memang yang tak tahu. Tuan-tuan sekalian, dia ada berapa? Yang sebut 604 tu luar biasa. Itu luar biasa. Dia ada 604 muka surat. Semua orang tahu 604 tu tuan sekalian, kita ambillah 600 muka surat bagi dengan 30 hari. Jadi satu hari berapa muka surat? 20 muka surat. 20 muka surat ni tuan-tuan sekalian, bagi dengan 5 waktu solat satu hari. Maknanya 20 muka surat bagi 5 waktu solat, 20 bagi 5 berapa? 4 muka surat.
Setiap solat fardu tuan-tuan sekalian, 2 muka surat sebelum, 2 muka surat selepas fardu solat. Maknanya 1 solat fardu, 4 muka surat. 5 solat fardu dah jadi 20 muka surat. Kali dengan 30 hari, 600 muka surat. Khatam ke tak khatam? Khatam. Tapi ramai yang tak khatam Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan sekalian, insya-Allah tahun ni kita kena usaha pastikan khatam Al-Quran. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan yang dikasihi rahmat Allah sekalian. Saya teringat Tok Guru Aziz disebut. Dia kata orang Melayu kita ni suka sangat baca Al-Quran. Dia ambil fadilat. Dia tak ambil hidayat. Dia suka sangat ambil fadilat-fadilat Al-Quran ataupun ayat Al-Quran, tapi ditinggalkan hidayat. Sedangkan Al-Quran itu, kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah merupakan yang tidak ada ragu dalamnya, dan hudal lil muttaqin, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas, menjadi petunjuk kepada manusia. Tapi ramai, kata Tok Guru Aziz, orang baca Al-Quran ini dia suka ambil fadilat, tak suka ambil hidayat petunjuk tersebut. Ambil fadilat ni biasalah. Fadilat Al-Fatihah. Kan? Fadilat Yasin. Kalau anak nak puasa, nak dapat 1A, 1 botol air Yasin. 2A, 2 botol air Yasin. Nak banyak A, 1 beldi air Yasin. Minumlah. Fadilat dia. Kalau fadilat surah Yasin, ayat apa tu? Ayat waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda. Itu apa fadilat dia? Apa fadilat dia? Ayat itu fadilat kalau kita jumpa Roblox, polis dan JPJ. Kau baca ayat tu tuan-tuan sekalian, insya-Allah JPJ ke, polis ke, dia tak nampak. Tapi kalau nampak juga, salah tajwid dia maknanya. Itu ayat biasa orang tua sebut zaman-zaman komunis dulu, kau baca tu, dia kata memang tak nampak. Memang tak nampak. Ayat kalau orang perempuan, tengah iris-iris apa tu bawang-bawang kat rumah, luka tangan, berdarah. Ini mujarab tuan-tuan sekalian. Baca ayat apa? Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Masa tabb tu, lekatkan tangan dekat tempat luka tu, angkat tengok, alhamdulillah, berhenti darah. Tak percaya, sila cuba. Kan? Berhenti darah, fadilat. Banyak lagi fadilat lagi. Fadilat kuat pinggang apa? Iza batashtum jabbarin. Kuat pinggang. Ada banyak fadilat dalam Al-Quran. Fadilat untuk orang lelaki pun ada. Tapi orang perempuan dia tak boleh dengar lah. Untuk orang lelaki je. Saya ingat lagi Ustaz Alim Hafiz datang cerita tuan-tuan sekalian, Tok Syekh dia dekat Arab cerita. Ini untuk orang lelaki je. Orang perempuan kalau lebih tak apa nak dengar, tak apa. Tuan-tuan sekalian, ayat apa? Ayat Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah tu. Ayat tu untuk orang lelaki melembutkan hati isteri. Kan? Baca, isteri tengah tidur, kat umbun-umbun dia tiup perlahan-lahan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni 7 kali tiup. InsyaAllah lembut hati dia. Minta apa pun dia bagi. Nak sign pun dia sign tu. Perempuan yang dengar ni tuan-tuan jangan terbalik. Nanti perempuan baca kepada atas umbun-umbun suami pula lembut. Susah nanti. Tuan-tuan sekalian, ini adalah merupakan fadilat-fadilat. Betul. Allah SWT sebut, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran itu memang ada syifa dia dan menjadi rahmat kepada orang-orang yang beriman. Betul. Tapi dalam masa yang sama tuan-tuan sekalian, kita tak ambil hidayah. Bila tak ambil hidayah, dia habis kat situ je lah. Baca alhamdulillah, habis khatam sekali Al-Quran, tapi tak ada perubahan dalam hidup. Sebab tu tuan-tuan sekalian, baru-baru ni semalam kita iftar bersama dengan Ustaz Zudi Mak Piah. Tazkirah ringkas, mudah je. Dia baca ayat wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah, kata Allah, orang yang mengumpat dan orang yang mencaci. Bila kita baca tuan-tuan sekalian, kita faham maksud dia. Diulas pula bagaimana dahsyatnya orang yang mengumpat, orang yang mencaci ni tuan-tuan sekalian. Allah sendiri celakakan orang yang mengumpat dan mencaci. Kita faham macam tu. Agak-agak tuan-tuan, makcik-makcik sekalian, kita rasa kita nak lagi ke mengumpat orang?
Kita nak lagi ke mencela orang? Baru kita rasa Allah. Baru nak mengumpat, tak jadi nak mengumpat. Sebab ingat Allah mencela, Allah celakakan orang yang mengumpat. Begitu juga dengan orang yang mencaci orang lain dan sebagainya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua belah tangan Abu Lahab. Dan Abu Lahab itu sendiri. Sebab dia mencelakakan Nabi, tuan-tuan sekalian, Allah pun celakakan dia. Jadi kita tak berani kita faham orang yang mengeji, mencerca Nabi SAW akan dicerca balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena faham, baca tu tuan-tuan sekalian, faham apa makna tadabbur, barulah kita dapat hidayat. Jadi tuan-tuan sekalian, sebagai ringkasnya yang kedua ni kita minta supaya jadikan luar biasa. Luar biasa tu khatam sekali sekurang-kurangnya di bulan Ramadan. Boleh tuan-tuan? Yang kedua, kita ada tadarus. Kat sini ada tadarus Al-Quran tak? Biasanya ramai-ramai yang datang surau ni tuan-tuan sekalian tarawih, ada tadarus. Ramai yang tunggu bertadarus ke ramai yang balik tuan-tuan? 3 saat daripada sekarang. Kat mana-mana pun saya tengok tuan-tuan sekalian, tadarus mungkin ada 10 orang aja. Yang lain saya tak tahulah tadarus ke ataupun tidur terus, wallahu alam. Jadi tak apa, yang penting kita balik kena baca Al-Quran, pastikan habis. Dalam masa yang sama, ambillah kesempatan, tengoklah makna, tengoklah dia punya kitab tafsiran dan sebagainya. Sekarang ni zaman mudah. Dalam handphone kita Android ada tafsiran-tafsiran dia. Kita ada Quran 7 dalam 1 dan sebagainya. Ada asbabun nuzul dia, ada tafsir dan sebagainya. Ya tuan-tuan sekalian, yang kedua ni secara luar biasa tuan-tuan sekalian, pastikan kita khatam sekurang-kurangnya sekali dan kita ambil masa tadabbur, insya-Allah. Saya masih ingat tuan-tuan sekalian, Ustaz Nazmi Karim dulu dia pernah menjadi sebagai penterjemah kepada seorang imam daripada Masjid Al-Aqsa. Masa tu tuan-tuan sekalian baru 17 Ramadan. 17 Ramadan Ustaz Nazmi kata dia ni, imam ni, syekh ni tak ada kerja lain, baca je Al-Quran. Jadi nak tahu, Ustaz Nazmi tanya 17 Ramadan dah berapa khatam? Pak Syekh ni senyum saja, sengih. Tanya sekali kedua, dia kata apa dah, dia buka buku catatan dia. Buka buku catatan tuan-tuan sekalian. 17 Ramadan sudah 5 kali khatam Al-Quran. Allahu Akbar. Biasa ke luar biasa? Luar biasa. Maka patutlah dia mendapat ganjaran yang luar biasa. Tuan-tuan sekalian, Al-Quran ini, kata Nabi SAW, dia akan berikan syafaat kepada kita. Bila kita mati tuan-tuan sekalian, di hari kiamat, puasa akan datang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, si fulan ini di siang harinya menahan lapar, tak makan tak minum, menahan nafsu syahwat, maka izinkan aku, kata puasa, untuk berikan syafaat kepada si fulan ini. Datang pula Al-Quran. Ya Allah, si fulan ini dulu di dunia baca Al-Quran sampai di malam hari, bersengkang mata, mengantuk, baca Al-Quran. Dan pada hari ini izinkan aku, ya Allah, untuk berikan syafaat kepada orang yang baca si fulan ini, ya Allah. Quran ni kita baca ni memberikan syafaat kepada kita. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kena baca Al-Quran, dekatkan dengan Al-Quran. Setiap daripada kita ni tuan-tuan sekalian kena ada sebiji Al-Quran masing-masing. Hidupkan suasana baca Al-Quran di rumah kita, alhamdulillah, insya-Allah, mudah-mudahan. Yang kedua dan yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga tuan-tuan sekalian, berkaitan dengan sedekah. Alhamdulillah, surau kita ini berdaftar dengan JAIS. Bila berdaftar dengan JAIS, kerajaan negeri akan bagi sumbangan surau RM1,000. Kalau surau buat solat Jumaat RM1,250. Kalau masjid RM1,650. Di Taman Templer yang berhormat, kita tambah lagi RM500. Tuan-tuan sekalian, kalau kerajaan bagi sumbangan Ihya Ramadan RM1,000, RM1,600. Kalau yang berhormat bagi sumbangan Ihya Ramadan RM500, tuan-tuan sekalian, biasa ke luar biasa? Kalau YB yang bagi sumbangan, tuan-tuan sekalian, biasa ke luar biasa? Yang berhormat bagi, memang dia bagi sumbangan, selalu kat sana kemari pun bagi sumbangan. Biasa luar biasa? Biasalah. Kan? Bagi RM500 pun biasa. Yang berhormat bagi RM500 Ihya Ramadan, biasalah. Tuan-tuan sekalian, tapi kalau kita, setiap daripada kita di sini tuan-tuan sekalian, bagi RM500 kat surau kita ni, biasa ke luar biasa? Biasa ke luar biasa? Biasa juga? Memang luar biasa kat sini.
Tuan-tuan sekalian, sebab itulah kita dah masuk malam yang ke-13 ni. Cuba kita tepuk dada tanya iman kita. Berapa banyak dah kita bersedekah di bulan Ramadan? Berapa banyak dah, kalau nilai amount ringgit lah, dah berapa ringgit dah kita bersedekah? Ada setengah tempat tuan-tuan sekalian, dia kata, bila YB sebut tu, tepuk dada tanya iman, dia cek-cek balik. Dah masuk malam yang ke-13 ni, 1 sen pun belum sempat lagi untuk bersedekah, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Belum sempat walaupun RM1 bersedekah di bulan Ramadan. Sedangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan sekalian, di bulan Ramadan ini cukup pemurah. Baginda bersedekah lebih daripada angin yang bertiup. Kalau angin bertiup, semua orang akan kena, semua akan merasai nikmat angin menyentuh kulit masing-masing dan sebagainya. Pemurahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadiri oleh seorang peminta sedekah, minta dengan Nabi. Rasulullah tengok dah tak ada apa dah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, tak apa, pergilah ke kedai tersebut, ambillah sebarang keperluan, barang keperluan kamu dan bagi tahu, kata nanti Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bayarnya balik. Sampai macam tu sekali. Tuan-tuan sekalian, sebab itulah kita kena bersedekah. Sedekah di bulan Ramadan. Tidak ada istilah papa, tidak ada istilah miskin bagi orang yang bersedekah. Malah Allah SWT akan ganjaran, akan ganjar, akan lipat kali gandakan lagi sedekah kita, tuan-tuan sekalian, rezeki kita. Allahu Akbar. Kalau kita masuk RM50, tuan-tuan sekalian, maka Allah SWT dengan ikhlas, kalau kita sedekah RM50 dengan ikhlas, Allah SWT akan tukarkan mata wang ringgit Malaysia itu kepada mata wang akhirat. Dah tunggu kita dah. Itulah rezeki kita yang sebenar. Masuk RM50 lagi, Allah tukarkan mata wang akhirat, mata wang ringgit Malaysia itu kepada mata wang akhirat. Allahu Akbar. Kat sini ada tabung tak? Mana tabung? Tuan-tuan sekalian, saya nak dengar lepas ni pengusi kata, alhamdulillah Wabi bagi motivasi tu malam ni ramai, banyak duit dalam tabung, alhamdulillah. Kena bersedekah, tuan-tuan sekalian. Janji Allah sebut dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Tuan-tuan sekalian, Allah bila kita baca Al-Quran ini, Al-Quran ini merupakan kalamullah. Allah, tuan-tuan sekalian, dia sebut kalamullah itu adalah untuk siapa? Untuk kita. Allah sedang berbicara dengan kita. Allah kata apa? Sebagai tamsilan perumpamaan orang yang bersedekah, infak, tuan-tuan sekalian, di jalan Allah Subhanahu wa taala, seumpama sebiji benih. Yang sebiji benih ini tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai ini pula ada 100 biji yang lain. Allahu Akbar. Sebiji benih keluar 700 biji yang lain. Janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang infak dan sedekah. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, jangan ada di antara kita yang belum lagi bersedekah, yang rasa kedekut ataupun rasa kikir, rasa risau, rasa macam susah untuk bersedekah. Tidak ada, tuan-tuan sekalian, istilah fakir, istilah papa bagi orang yang bersedekah. Kita bersedekah, Allah akan lipat gandakan rezeki kita melimpah ruah, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, sebab itu ambil peluang dalam bulan Ramadan ni, kena banyak-banyak bersedekah. Kalau kita baca surah Al-Munafiqun, tuan-tuan sekalian, di hujung-hujung surah, bagaimana Allah SWT menceritakan keadaan orang yang mati, orang yang nak mati. Allah sebut, tuan-tuan sekalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah, dan infaklah daripada harta yang kami rezekikan kepada kamu sebelum datangnya ajal. Dan Allah cerita kat situ, tuan-tuan sekalian, bagaimana orang yang nak mati ni, kata Allah, Allah yang mengetahui orang yang nak mati, tuan-tuan sekalian, dia kata, kalaulah Allah SWT boleh lambatkan sikit ajal dia tu, tuan-tuan tahu tak, dia nak hidup untuk buat apa? Hidup sikit dia sebelum ajal tu, kalau boleh lambatkan sikit, dia nak hidup, nak bersedekah. Nak bersedekah. Allahu Akbar. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, kena rebut bersedekah. Saya sebutkan tadi, ada orang datang jumpa baru teringat tak pernah bersedekah. Saya teringat bila sebut sedekah ni, tuan-tuan sekalian, orang dekat-dekat sini, bila saya nak pilihan raya baru ni, kita pening kepala, macam mana nak cari duit, kan? Kita dah barang dah nak beli dah kena nak cetak poster dah, kan? Jadi, tuan-tuan sekalian, datang hamba Allah, telefon, dia kata, haji nak berapa? Dia tanya nak berapa?
Kita nak sebut pun rasa segan lah. Nak berapa? Kita bagi tahulah, kata kita dah nak cetak poster dan nak bayar deposit lebih kurang dalam 25,000. Kita apa? Kata, datang jumpa saya. Dia datanglah bawa kereta Proton je, tuan-tuan sekalian. Datang-datang, masuk kereta dia, Allahu Akbar. Dia keluarkan cek, tulis terus atas nama saya dengan harga cek nilaian RM25,000. Allahu Akbar, bagi. Subhanallah. Itu dia orang yang banyak duit lah. Tapi nak ceritanya bagaimana pemurahnya orang ada. Sampai 25,000 boleh bagi macam tu saja. Tuan-tuan sekalian, sebab itulah kita kena bersedekah. Nilaian tu tak apa. Nilaian tu tak penting. Yang penting sejauh manakah keikhlasan kita bersedekah. Sejauh manakah pengorbanan kita, rasa berat kita nak keluar tu sebab kita gaji mungkinlah 1,000, kita nak keluar 100 tu kita rasa Allahu Akbar menggigil. Itulah nilai dia, jauh dia, hebat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok pernah satu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bersedekah, infakkan harta dia sewaktu nak perang kepada baginda Rasulullah SAW, dan dia tanya, para sahabat ni di fastabiqul khairat, nak belum-belum buat kebajikan, dia tanya, ya Rasulullah, ada lagi tak orang lebih lagi infak lebih daripada aku? Umar ni tuan-tuan sekalian, dia bersedekah separuh daripada harta dia. Separuh dia bagi pada fisabilillah, separuh lagi ditinggal untuk anak isteri dia. Maka Rasulullah kata ada. Siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hebatnya Sayyidina Abu Bakar ni tuan-tuan sekalian, dia bersedekah seluruh harta dia. Dan bila mana baginda Rasulullah SAW tanya, apa lagi yang tinggal untuk kamu dan keluarga? Maka Abu Bakar kata apa? Hanya Allah dan Rasul sahaja. Subhanallah, hebatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang disebutkan kalau ditimbangkan iman seluruh umat Muhammad, nak bandingkan dengan iman Abu Bakar As-Siddiq seorang, tak mampu untuk diimbangi tuan-tuan sekalian. Berat lagi, hebat lagi iman Abu Bakar. Tapi yang menarik tuan-tuan sekalian, saya terbaca menceritakan bagaimana nilaian harta, walaupun Abu Bakar ni tuan-tuan sekalian, dia bagi seluruh harta dia, berbanding dengan Umar bagi separuh daripada harta dia, dan sudut nilaian harta fizikal lebih banyak Umar. Walaupun separuh, tapi Umar mungkin lebih banyak harta dia berbanding dengan Abu Bakar. Tetapi nilaian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lebih Abu Bakar. Sebab apa? Pengorbanan dia. Dia bagi semua harta dia. Walaupun semua harta dia tu masih lagi sikit berbanding dengan harta Abu Bakar, harta Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab itu tuan-tuan sekalian, nilaian tak penting. Yang penting kita kena bersedekah. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, azam malam ni ke sepanjang Ramadan ni, surau ni nak berapa seorang? 500. 500 setiap seorang. Boleh? Siapa setuju sila angkat tangan. 500 minimum. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan sekalian. Itulah yang ketiga, secara luar biasa yang tak pernah kita buat sebelum ni, kita bersedekah. Sebab itulah 3 pesanan tuan-tuan sekalian. Yang pertama, solat. Pastikan solat berwakil bukan 100. Solat fardu ni mesti di awal waktu berjemaah di surau, musalla dan masjid tuan-tuan sekalian. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran. Al-Quran mesti khatam sekurang-kurangnya sekali, dan kita tadabbur, tengok maksud, makna dan sebagainya, insya-Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, infaklah banyak-banyak sepanjang bulan Ramadan, sementara kita direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk duduk dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Jadi kalau boleh, itu sajalah sedikit tazkirah dan peringatan yang sempat kita kongsi bersama 3 perkara. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, kita buat something yang luar biasa untuk dapatkan pahala dan ganjaran yang luar biasa. Kalau kita hanya buat biasa-biasa tuan-tuan sekalian, seperti mana biasa-biasa, maka kita pun tak layak untuk dapatkan ganjaran yang luar biasa. Tuan-tuan sekalian, orang biasa ni sebagaimana Nabi SAW sebut, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Tidak sedikit, malahkan ramai di kalangan orang puasa ni, kata Nabi, tak dapat apa-apa daripada puasa dia, melainkan lapar dan dahaga saja. Itu orang biasa. Memang biasa, ramai orang tuan-tuan sekalian yang puasa, kata Nabi, dapat apa? Lapar dan dahaga saja. Biasa. Luar biasa, yang sebutkan tadi tuan-tuan sekalian, pada siapa berpuasa dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah SWT, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian lakukan perkara yang luar biasa untuk dapat ganjaran yang luar biasa, insya-Allah. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lemah kurang saya mohon maaf banyak-banyak, terkasar bahasa, tersilap bicara, tersalah kata dan sebagainya. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.